Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. So, untuk pembelajaran hari ini, kita akan sambung untuk subjek muamalat. Tajuk hibah, di mana untuk video yang lepas, Ustaz dah ajar apa itu hibah, hukum hibah dan juga perbezaan. Untuk mention topik kita hari ini, kita akan masuk kepada rukun-rukun hibah dan juga al-qab, yakni penerimaan barang. Sebelum tu, mari kita recap balik apa yang dimaksudkan dengan hibah. Hibah ini merupakan pemberian sesuatu kepada seseorang tanpa mengharapkan balasan. Kita masuk kepada mention topik kita yang pertama, iaitu rukun-rukun hibah. Terdapat 4 perkara yang perlu kita ingat, ataupun yang perlu awak ingat, iaitu yang pertama, memberi hibah ataupun si pemberi. Yang kedua, orang yang menerima. Yang ketiga, al-mauhub ataupun barang yang diberi. Dan yang keempat, ijab dan kabul. Bermaksud keempat-empat perkara ini perlu ada bagi perbuatan hibah tersebut. Keempat-empat perkara ini ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat dia. Kita masuk kepada si pemberi. Apakah syarat-syarat yang perlu ada bagi pemberi? Sebagai contoh, awak nak bagi barang kepada kawan awak. Jadi, apakah syarat-syarat yang perlu awak ada supaya hibah itu berlaku? Yang pertama, syarat yang pertama, memiliki apa yang dihibahkan. Awak ada barang tu. Awak nak bagi barang tu kepada kawan awak. Jadi, apa barang tu? Itu bermaksud memiliki apa yang dihibahkan. Yang kedua, sempurna akal ataupun tak gila. Yang ketiga, baligh dan cerdik. Ataupun dalam arti kata lain, awak dah boleh bezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Yang keempat, secara sukarela. Maksudnya awak bagi barang kepada kawan awak secara suka. Bukan atas paksaan dari orang lain. Kita masuk syarat al-mauhub lah, iaitu penerima. Apakah syarat-syarat penerima pula? Tadi kita dah tahu syarat-syarat si pemberi. Sekarang ni kita tengok pula apa syarat-syarat penerima. Syarat-syarat penerima yang pertama ialah mempunyai keupayaan memiliki harta. Maksud dia ada upaya dia untuk memiliki harta yang orang lain bagi kepada awak. Yang kedua, mampu mengurus harta yang diberi. Sebagai contoh tadi, kawan awak bagi awak barang ataupun bagi awak pensel. Maknanya awak mampu untuk mengurus pensel tersebut. Maksudnya awak jaga pensel itu, ataupun awak bukan buat pensel tu jadi sampah ke ataupun awak buang ke. Tu tak boleh. Yang ketiga, syarat barang yang diberi. Apakah syarat barang yang diberi pula? Barang yang diberi hendaklah halal. Bukannya daripada unsur benda yang haram. Tahu Ustaz tahu, semua mesti tahu apa itu barang yang haram. Maksud barang yang haram ni macam makanan-makanan haram lah, ataupun ada unsur-unsur benda yang haram. Yang kedua, ada nilai di sisi syarak. Maksud dia, setiap barang yang awak beri kepada kawan awak mestilah bernilai. Bukannya sampah ke ataupun benda-benda yang tak bernilai. Macam sampah, habuk ke kan. Kita masuk syarat yang terakhir, iaitu ijab dan kabul ataupun sirah. Di mana ijab dan kabul ni merupakan
connection ataupun interaksi antara dua pihak. Okey. Maksud dia kat sini interaksi tu daripada pemberi dan penerima. Okey, apa yang lafaz yang dikeluarkan oleh pemberi dan penerima? Itu ijab dan kabul. Okey, ada dua syarat ijab dan kabul. Yang pertama adalah lafaz yang jelas. Okey, lafaz yang jelas. Sebagai contoh, pemberi ataupun awak cakap dekat kawan awak, okay, awak nak bagi barang ni dekat kawan awak. Okay, jadi awak cakap dekat kawan awak, aku berikan barang ini kepadamu. Ataupun, nah, ni barang ni aku bagi dekat engkau. Okey, itu adalah ijab. Kabul pula, kabul tu maksud dia kawan awak, si penerima ni akan jawab, aku terima. Ataupun, terima kasih, aku terima. Itu adalah kabul. Jadi ini adalah ijab dan kabul, lafaz yang jelas. Okey, yang kedua, lafaz sendirian ataupun ustaz boleh cakap bahasa kiasan. Okey, sebagai contoh, aku telah menyerahkan hak milikku kepadamu, ataupun aku jadikan barang ini untukmu. Okey, dan penerima menjawab, aku redha. Okey. Okey, itu tadi lafaz sendirian. Okey, ada 4 rukun hibah tadi. Okey, si pemberi, si penerima, barang apa yang diberi, dan juga lafaz ijab dan kabul. Okey, dan setiap perkara empat rukun tadi ada syarat-syarat dia. Okey, Ustaz harap semua ingat syarat-syarat dia tadi. Okey, kita masuk pula kepada al-qabd ataupun penerimaan barang. Okey, apa maksud al-qabd? Orang yang menerima hibah telah menerima barang yang dihibahkan kepadanya. Okey, maksudnya tadi awak bagi barang dekat kawan awak dan kawan awak telah menerima barang tersebut. Okey, perbuatan ni dinamakan al-qabd. Okey, al-qabd. Dan kawan awak ni dia mempunyai kuasa penuh terhadap harta tersebut. Jadi barang yang awak bagi kepada kawan awak tu, ia akan jadi milik kawan awak pula. Okey. Kita masuk kepada cara penerimaan barang, al-qabd. Cara al-qabd. Okey, ada 2 cara. Cara yang pertama adalah harta tidak alih. Okey. Harta tidak alih ni apa? Boleh berlaku dengan cara menguasai harta tersebut. Okey, tidak alih. Menguasai harta tersebut. Sebagai contoh, terima kunci rumah ataupun tukar nama pada surat pemilik harta. Okey. Cara yang kedua, harta alih. Okey, harta alih. Yakni boleh berlaku dengan cara memindahkan harta tersebut dengan harta yang lain. Okey, harta alih. Sebagai contoh, telefon bimbit yang lain-lain ataupun diasingkan daripada kitab. Okey, itu harta yang alih. Okey, ada 2 tadi cara penerimaan barang, harta tidak alih dan harta alih. Okey, itu saja pembelajaran kita hari ini.